والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar, para penonton, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita mensyukuri di atas segala macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan, anugerahkan, berikan kepada kita setiap saat, detik dan ketika. Sebagai mukadimahnya, Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim yang juga mempunyai gelaran iaitu Al-Mansur, Shu'aib bin Saleh, Amir min Umara. Kezahiran dan kemunculan Fatah At-Tamimi ini membawa tajdid dalam semua bidang, terutamanya dalam bidang tauhid, iaitu tauhid penghayatan. Mudah-mudahan apa yang saya ingin kongsikan pada petang ini akan memberi manfaat, akan memberi faedah yang besar kepada kita insya-Allah. Tajuk yang akan saya perkatakan pada petang ini adalah Tuhan tidak ada perasaan macam makhluknya. Mari kita mengenal Allah lebih mendalam lagi. Tuhan itu tidak serupa makhluknya. Tidak serupa dalam semua hal dan perkara dengan makhluknya. Supaya lebih terasa lagi, Tuhan itu maha besar, maha agung serta maha sucinya daripada penyerupaan dengan makhluknya. Walaupun kebesaran dan keagungan Tuhan itu boleh disebutkan, tetapi tidak boleh digambarkan. Di sinilah maha suci Tuhan ada perbandingan dengan makhluknya. Walaupun istilahnya kepada Tuhan atau kepada Allah dan makhluknya digunakan lafaz yang sama, tetapi hakikatnya tidak sama. Dan saya bagi contoh yang jarang-jarang diperkatakan orang. Saya juga perlu memberitahu kepada tuan-puan yang sehingga kini ramai juga yang masih confused, masih was-was, masih tidak faham atau ragu-ragu penggunaan istilah Tuhan. Sebab ada yang berani kata bahawa Tuhan itu bukan Allah. Subhanallah. Allahu Rabbi. Ni saya nak syarahkan ringkas saja. Allah Tuhanku. Maknanya Tuhan itu Allah. Tuhan itu esa, satu saja, tidak ada yang lain. Walaupun agama lain, orang lain memperkatakan Tuhan mereka, tapi yang sebenarnya Tuhan itu Allah. Allahu Rabbuna. Allah Tuhan kami. Jadi kena faham tu. Jadi ini yang saya masukkan Tuhan yang kita maksudkan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada kata-kata ajaib tajdid yang dibawa oleh putra Bani Tamim, iaitu berkaitan dengan ilmu tauhid penghayatan yang jarang diperkatakan orang. Contohnya, pertama, manusia reda, Allah pun reda. Reda manusia dengan perasaan, reda Allah tidak dengan perasaan. Allah tidak ada perasaan. Bahkan maha suci Tuhan daripadanya. Ingat tu, kena faham. Kalau siapa yang tak faham, ulang balik bagi dengar lah. Kedua, manusia benci.
Manusia benci dengan perasaan atau dengan nafsunya. Allah atau Tuhan benci bukan dengan perasaan atau dengan nafsu. Maha suci Tuhan daripada perasaan dan nafsu. Contoh yang ketiga, manusia pemaaf, Allah juga pemaaf. Manusia pemaaf dengan perasaannya, Allah juga pemaaf. Maha suci Allah daripada perasaan. Allah tidak ada perasaan macam makhluknya. Tetapi pemaaf itu salah satu sifatnya yang sedia ada pada azali lagi. Allah Subhanahu wa taala diingat atau tidak, pada Allah sama sahaja. Walaupun mengingati Allah, Allah suka. Kalau kita ingat akan Allah, besarkan Allah, ya, dia suka. Sukanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dengan perasaannya. Ni kena faham ni. Allah suka dengan zatnya yang tidak dapat digambarkan. Allah suka dengan zatnya yang bersifat suka pada azali lagi. Sukanya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita tidak dapat digambarkan. Kalau boleh digambarkan, ingat tu. Kalau boleh digambarkan, bermakna Allah ada penyerupaan dengan kita, dengan makhluk. Maha suci Allah daripada penyerupaan. Kalau Allah suka dengan perasaan, kena faham ni. Ulang balik. Kalau Allah suka dengan perasaan, maknanya kita menuduh Allah ada hati. Maha suci Allah daripada ada hati. Allah disembah atau tidak bertambah kebesarannya. Dia tidak berkurang kebesarannya. Kita sembayang ke, tak sembayang ke, tidak bertambah kebesarannya dan tidak berkurang kebesarannya. Ambil faham. Kalau bertambah kebesarannya, artinya dia kurang. Maknanya sebelum tu dia kurang. Dah kita sembayang, dah kita ibadah, dah kita berzikir, bertambah pula kebesarannya. Bukan begitu. Kena faham ni. Faham molek-molek. Kalau kurang sebab tidak menyembahnya, kalau kita tak sembayang contohnya, maka kuranglah kebesaran Allah. Kalau begitu. Sebenarnya tidak begitu. Kalau kurang sebab tidak menyembahnya, menganggap Allah itu menerima kekurangan. Sedangkan Allah itu sudah sedia sempurna pada azali lagi. Allah Subhanahu wa taala membalas baik pada orang yang beribadah. Kenapa? Dengan rahmatnya. Bukan dengan sebab perbuatan kita. Ini pun setengah orang tak faham. Banyak tak faham. Sebab perbuatan kita ini siapa yang menggerakkan? Dengan izin siapa? Dengan kuasa siapa? Kuasa dia juga, kehendak dia juga. Jadi dia membalas baik pada orang yang beribadah dengan rahmatnya. Hadiah kasih sayangnya. Dihukum dengan azab kepada orang yang tidak menyembahnya. Orang yang tidak sembahyang contohnya. Diazab. Dengan apa? Keadilannya. Allah Subhanahu wa taala membalas baik dengan rahmatnya, bukan dengan perasaannya. Tetapi dengan zat Tuhan yang bersifat rahmat. Jadi kadang-kadang saya guna istilah Allah, kadang-kadang saya guna istilah Tuhan, tidak mengapa. Dua-duanya sama. Allah itu adalah nama bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu Allah lah. Kena ambil faham. Zat Tuhan yang bersifat rahmat memang sudah wujud pada azali lagi. Kalau Tuhan membalas baik di atas kebaikan hambanya dengan rahmatnya, maknanya itu adalah dengan rahmatnya. Kita buat baik, bersedekah, berzikir, selawat, baca Quran, buat baik, maka dibalas baik itu dengan rahmatnya. Maknanya segala-galanya pulang balik pada dia. Tetapi kalau Tuhan membalas jahat dengan keadilannya,
Maknanya kalau dia balas kejahatan kita itu, maknanya itu adalah dengan keadilannya. Keadilan Tuhan itu adalah salah satu sifatnya. Sudah sedia ada sejak azali lagi. Bukan Tuhan itu merasa dengan perasaannya, tetapi dengan zat yang bersifat rahmat dan keadilannya yang sudah sedia pada azali lagi. Maha suci Tuhan daripada perasaan. Maha suci Tuhan daripada mempunyai perasaan. Dia tidak boleh dibandingkan, tidak boleh diserupakan, tidak boleh dikhayalkan, tidak boleh digambarkan, tidak boleh nak menyamakan dengan makhluk. Kalau Tuhan membalas dengan azabnya, bukan Tuhan bersifat dendam. Kena faham tu. Dia balas dengan azab. Bukan bermakna dia dendam. Tidak. Bukan bermakna dia bersifat dendam. Dendam itu sifat makhluknya yang mempunyai perasaan. Tadi dah diberitahu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya perasaan. Tidak sama dengan makhluk. Tidak boleh digambarkan. Tetapi dia Allah yang maha sempurna. Yang tidak boleh digambarkan selama-lamanya. Maha suci Tuhan daripada mempunyai perasaan. Tetapi Tuhan mengazab dengan keadilannya. Kerana salah satu sifat Tuhan itu adalah adil. Kalau Tuhan menentukan nasib makhluknya, ada yang miskin, yang kaya, sakit, sihat, pandai, bodoh, itu adalah kepatutan. Patut, itu adalah kepatutan yang telah ditentukan oleh Tuhan pada azali lagi. Segala sesuatu itu, perkara itu telah ditentukan sejak azali lagi. Ditentukan oleh Tuhan. Itu bukan bermakna Tuhan itu memikir-mikirkan. Kalau Tuhan kita katakan dia memikir-mikirkan akan sesuatu perkara, ini bermakna seolah-olah kita telah menuduh Tuhan bahawa Tuhan ada akal. Begitu. Tuhan yang mematutkan bukan dengan akal. Dia dah tentukan yang ni sepatutnya begitu, yang ni sepatutnya begini, orang tu sepatutnya begitu, orang ni sepatutnya begini. Dia menentukan itu, mentakdirkan itu bukan dengan akal. Ambil perhatian. Kalau akal sama dengan makhluk. Kalau ada perasaan sama dengan makhluk. Dia bukan makhluk. Dia Allah, zat yang maha sempurna. Yang berkehendak, yang berkuasa, tak sama macam kita. Bahkan tak boleh digambarkan. Berulang kali saya katakan, tak boleh dikhayalkan. Kalau digambarkan, itu mainan syaitan. Ditipu oleh syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan sesuatu itu bukan dengan akal. Dah disebut tadi. Tetapi dengan zatnya yang bersifat pada azali lagi. Sekalipun seseorang itu Islam atau kafir, adalah sudah ditentukan, dipatutkan, ditakdirkan pada azali lagi. Maha adil. Tak boleh protes, tak boleh argue. Dia maha sempurna. Kalau kita argue juga, kita nak komen juga, menunjukkan kejahilan kita yang amat sangat. Yang bodoh, yang terlalu bodoh, bodoh piang lebih lagi daripada tu. Tak faham. Saya ulangi semula balik. Apabila seseorang itu ditakdirkan Islam atau kafir, itu sudah patut pada azali lagi. Islam itu diperintah dan kekufuran itu ditegah. Ketentuan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azali lagi. Cuma pada lahiriahnya, cuma pada zahirnya, cuma pada bayangnya. Dari sudut syariat, ambil perhatian, ambil faham. Kita disuruh berusaha, kita disuruh beramal, kita disuruh beribadah, kita disuruh berikhtiar. Tetapi segala-galanya telah ditentukan sejak azali lagi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Ini kita kena faham.
Ni tauhid ni peringkat tinggi. Tauhid namanya tauhid penghayatan. Ilmu rasa yang ada, yang kita kena faham. Apa rasa-rasa yang sepatutnya terhadap Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya tuan-tuan sekalian, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala boleh disebutkan tetapi tidak boleh digambarkan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada segala perbandingan. Walaupun istilah yang diguna pakai kepada Allah atau Tuhan dan juga makhluknya digunakan lafaz yang sama tetapi hakikatnya tidak sama. Ini kita kena faham. Sebagaimana yang saya contohkan tadi. Jadi mudah-mudahan tuan-puan semua akan mendapat ilmu yang baru yang boleh menyebabkan kita ini lebih tajam rasa bertuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menebalkan lagi rasa kehambaan. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu tajdid ini akan menyebabkan tauhid kita bertambah mantap, bertambah teguh, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.